ini Malaysia dikejutkan dengan kes remaja rogo dan lakukan amal seksual pelajar madrasah kena khidmat masyarakat 240 jam. Mengapa? Bekas pelajar Korea terlepas hukuman penjara dan sebatan apabila diperintah menjalani khidmat masyarakat 240 jam selama 2 tahun kerana melakukan kesalahan merogoh dan melakukan amal seksual terhadap pelajar madrasah bawah umur tahun lalu. Nama Fikri Abu Adam membuat keputusan itu di Mahkamah Seksyen Aitro hari ini selepas menerima pengakuan dan mensabitkan tertuduh Ahmad Rashid Ruslan 19 yang mengaku bersalah terhadap pertuduhan rogo dan 2 kesalahan melakukan amal seksual fizikal. Perintah itu dikeluarkan mengikut peruntukan Seksyen 293-1-I Kanun Aksara Jenayah Akta 593. Berita sebentar tadi menceritakan mengenai gangguan seksual yang berlaku di Malaysia dalam kalangan remaja. Jadi, mari kita sama-sama kita kupaskan isu gangguan seksual pada hari ini. Apa yang kita faham mengenai gangguan seksual? Gangguan seksual adalah sebarang tingkah laku berunsur seksual yang tidak diingini melalui lisan, bukan lisan, visual, psikologi atau fizikal. Penting untuk masa tahu bahawa gangguan seksual menyebabkan mangsa berasa tidak selesa, takut atau terancam dengan tingkah laku si pelaku. Jadi kita berpindah pula kepada faktor-faktor utama yang boleh berlakunya gangguan seksual. Bagi pendapat saya, faktor utama yang boleh terjadinya gangguan seksual ini adalah disebabkan pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, kurang pendidikan seksual jadi mereka tidak tahu apa perkara yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Yang ketiga, kurangnya kasih sayang dan pantauan ibu bapa. Apabila anak-anak tidak mendapat kasih sayang secukupnya di rumah, mereka mula mencari di luar. Ini yang boleh mendatangkan bahaya. Yang keempat, ketagihan pornografi. Disebabkan sekarang zaman internet, zaman mudah akses, jadi mereka mula melihat laman sesawan yang tidak sepatutnya. Dan ketagihan dan membawa kepada rasa ingin tahu dan mencuba apa yang dilihat. Jadi mereka mula mengajak rakan ataupun melakukan kepada orang luar. Jadi bagi saya 4 faktor inilah yang menyumbang kepada permasalahan gangguan seksual. Baiklah, saya akan teruskan diskusi kita dengan menyatakan kesan kepada mangsa gangguan seksual. Mangsa gangguan seksual ni akan mendapat kesan trauma yang serius dalam diri dia. Seterusnya, hilang keyakinan diri, mengalami kemurungan dan depresi. Seterusnya, kesan gangguan seksual terhadap pelaku. Yang pertama, imej dan credibility akan terjejas. Yang kedua, mengganggu ketenteraman awam. Contohnya, orang yang biasa naik public transport, orang yang terdedah dengan masyarakat awam, masyarakat umum. Diorang ni bila dia biasa dengar berita-berita gangguan seksual ni banyak tersebar luas, semakin hangatlah diperkatakan. So benda ni akan mengganggu ketenteraman awam. Saya akan teruskan diskusi dengan menyatakan strategi dalam menangani masalah gangguan seksual. Yang pertama, memberi pendidikan seksual terhadap remaja bawah umur. Pihak sekolah boleh mengadakan ceramah ataupun pendekatan seksual kepada pelajar-pelajar. Seterusnya, mengambil tindakan kepada guru-guru yang melanggar kod etika perguruan seperti pergantungan kerja atau penamatan perkhidmatan. Dan yang ketiga, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Di sekolah perlunya ada batasan pergaulan antara guru-guru, guru lelaki dan guru perempuan, antara guru dengan pelajar dan sebagainya. Jadi baiklah saudari, tanpa kita sedar kita sudah berada di akhir diskusi kita pada hari ini. Ada tak apa pesanan yang saudari ingin sampaikan kepada mereka di luar sana? Okey, saya ada satu kata-kata hikmah yang saya nak kongsi dengan awak. Awak pernah dengar tak yang tentang jika kita berkawan dengan seorang tukang besi, kita akan dapat percikan besi tu, dan jika kita berkawan dengan tukang minyak wangi, kita akan dapat merasakan wangian tu. Okey. Sebagai kesimpulan, kita ni bila nak berkawan, kita kena cari kelompok kawan yang baik, circle yang baik. Bila bersama dia, kita dapat membuat kebaikan dan terhindar daripada keburukan. Baiklah, saya setuju dengan pendapat saudari. Apa-apa kita mulakan dengan kawan terlebih dahulu. Jadi make sure untuk orang di luar sana untuk mencari kawan yang baik. Kalau daripada pesanan dari sisi saya pula, jagalah diri kita sendiri sebab diri kita terlalu berharga dan jangan sesekali terlibat dengan gejala gangguan seksual ini. Baiklah, itu saja pada kami. Sekian, terima kasih.